Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, so kembali lagi kita pada malam ini bersama-sama di dalam satu topik yang cukup menarik. Okey, sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua yang hadir pada hari ini, Malaysia, Singapura dan juga Brunei. Okey, tahniah kerana anda menghadirkan diri pada malam ini. Ada beberapa orang di antara kita ada PM saya cakap line dekat tempat dia tak berapa okey malam ni. Berapa kali try masuk pun tak berjaya nak masuk. Disebabkan oleh apa orang cakap hujan lebat saya difahamkan ada hujan lebat hari ini. Okey, so okey, so harap-harapnya kita semua dapat bersama-sama pada malam ini untuk bersama-sama dalam satu kelas yang cukup hebat sebab malam ni bukan saya speaker yang utama sebab kita ada speaker utama yang lain. Sekejap lagi saya akan perkenalkan beliau dan dalam masa yang sama juga kita ada beberapa orang lagi sharer jemputan yang akan bersama-sama dengan kita yang akan berkongsikan pengalaman mereka dalam dalam menghadiri kelas EBLC. Alright. So pada hari ini sebelum saya panggil speaker jemputan kita yang anda boleh nampak kat skrin tu semua clear skrin saya. Kalau nampak skrin boleh cakap dekat ruangan chat. Luar biasa siapa yang dapat join malam ni. Itulah line pun kurang juga. Betul tu Madi. Banyak tempat hujan malam ni. Dekat KL ni pun baru nak hujan. Okey. So sebelum saya panggil speaker kita yang cukup luar biasa yang seperti yang tertera dekat skrin ni, saya akan buat sedikit rumusan berkenaan dengan kelas kita yang telah lalu. Okey. So sebelum itu, hari ini kita punya moderator utama kita, Encik Mazlah tak dapat bersama kita. Sebab tu hari ini saya merangkap moderator dan juga speaker lah untuk malam ni. Dan saya ingin ingatkan especially kepada orang-orang baru, selamat datang. Cuma nak ingin ingatkan peringatan yang biasa kita bagi tahu tiap-tiap minggu, pastikan video anda dibuka kalau boleh untuk untuk memesrakan lagi komunikasi dua antara kita. Mikrofon pastikan ditutup, tapi saya rasa tak ada masalah sebab daripada awal pun saya dah set untuk mute dulu. Bila saya panggil bila anda angkat tangan untuk bertanyakan soalan ataupun anda ingin berkongsikan pengalaman ke, baru saya akan buka mic. Okey, untuk mengelakkan gangguan sepanjang kelas ini berlangsung. Okey, sila rename kalau siapa yang tidak menggunakan nama sebenar, sila pastikan anda letakkan nama sebenar anda supaya pendaftaran boleh dilakukan dan tujuannya untuk long term. Ada macam-macam yang kita akan buat tapi kita tak boleh nak bagi tahu lagi sekarang ni. Yang penting setiap kehadiran anda akan dicatatkan setiap kali memang dicatatkan dan kita ada record. Sebab tu kita nak anda letakkan nama yang betul. Kalau anda letak nama iPhone, lepas tu video pun tak buka, kita pun tak tahu siapa anda, so anda macam tak hadir kat kelas lah. Macam tu lah lebih kurang. Okey, sebab untuk long term kita ada insentif untuk yang datang ke kelas juga. Jadi sama-sama kita tunggu nanti Alright, so next, sepanjang sesi pelajaran soalan dibolehkan melalui ruangan chat. Apa-apa anda nak tanya, boleh tanya dekat ruangan chat. Para speaker boleh tengok dekat chat box nanti. Kalau ada soalan, boleh terus jawab lah. Okey, sesi latihan ini telah pun dirakam dan akan diupload ke YouTube macam biasa dan akan dikongsikan dalam WhatsApp group. Macam biasa dan sokongan berterusan melalui WhatsApp group. So maknanya kelas kita bukannya berakhir di sini saja, tetapi akan bersambung di dalam WhatsApp group. Okey. Seterusnya, alamak, asal skrin saya putih. Nampak ke? Sekejap selalu macam tu lah. Waktu normal dia okey, tiba-tiba pula dia hang. Okey, saya try sekali lagi. Okey, sementara itu kalau ada apa-apa soalan sebelum kita bermula, anda boleh tanya dekat ruangan chat. Sementara saya on balik saya punya slide. Saya tak tahulah, setiap kali bila saya masuk kelas dia balik, mesti dia ada je problem dia. Tak mandi lagi barangkali agaknya. Okey
Saya try buka balik slide saya. Okey. Okey, okey, saya cuba masuk balik. Okey, alright. Okey, so berkenaan dengan challenge, berkenaan dengan challenge, pada minggu ni kita tak ada sebarang challenge sebab kita masih lagi sambung sehingga 22 hari bulan September. Okey, kempen Likers di mana anda. So jadinya setakat rekod yang dicatatkan pada hari Khamis lepas orang cakap tarikh tutup penyertaan, total ada 25 page yang masuk bertanding. So kalau kita nak tengok siapa yang pemenangnya, tunggu sama-sama pada 22 hari bulan September nanti. Okay. So pastikan walaupun anda dapatkan likers yang banyak, pastikan tiap hari anda buat post CNI EBLC 9 dekat dalam page anda untuk memastikan page anda tu sentiasa aktif. Pastikan anda ada hashtag EBLC 9 dan cari seramai mungkin likers, tak kisahlah berbayar ke ataupun yang free of charge. So nanti kita akan kongsikan pada 22 bulan 9 siapa yang menang. Okey. So pastikan anda sentiasa buat post, apa-apa post pun boleh berkenaan dengan CNI ke, aktiviti diri anda. Sebab ada beberapa orang tanya saya, boleh tak saya post benda lain macam aktiviti harian ke, boleh, tak ada masalah as long as anda hashtag EBLC 9. Okey. So cari page likers seramai mungkin. Alright, so saya tak nak ambil masa panjang sebab kita ada lagi beberapa orang speaker pada malam ini. So sebelum itu saya ingin buat rumusan untuk siri yang kedua. Okey, untuk pengetahuan anda yang baru especially-nya, siri yang pertama pada bulan Mei dan juga Jun yang lepas berkenaan dengan peluang penjualan melalui online. Yang mana kita ada 4 siri total. Dan untuk rumusan untuk siri yang kedua, kita ada total 7 sesi. Banyak kali ni Asalnya daripada 4, kita dah drag sampai 7 sesi. Okay. So untuk 7 sesi ni bermula daripada bulan Julai dan juga bulan Ogos sehinggalah bulan September. So ada dekat 3 bulan jugalah kita punya siri yang kedua ni, peluang penajaan melalui online. Yang mana pada siri yang seterusnya adalah berkenaan dengan CAP, Plan Pemasaran CNI yang terbaru, CAP, CNI Achievement Plan, di mana kita akan mulakan kelas pada 22 September nanti. Kira-kira 2 minggu akan datang. Okey, so jom kita tengok dulu rumusan untuk siri yang kedua. Okey. Untuk siri yang kedua kita bermula pada 7 Julai, hari Selasa, macam biasa 9 malam. Dengan tajuk penjenamaan diri dan peluang sukses di dunia maya, di mana pada waktu itu saya ada kongsikan berkenaan dengan peluang, kenapa anda perlu ambil peluang dekat dalam dunia online ni. Dan juga kita juga ada ajar beberapa tips bagaimana untuk menjenamakan diri anda di social media. So yang mana terlepas pandang tak boleh tengok, nanti besok saya akan kongsikan balik slide. Dan insyaAllah sekali dengan video lah untuk semua sesi-sesi siri yang kedua. So anda boleh ulang kaji balik yang mana tertinggal kereta api tu. Boleh tengok balik dan kalau ada apa-apa tak faham boleh tanya dekat dalam grup ataupun boleh PM saya. Dan pada minggu yang kedua, cara guna produk Biz Tool untuk penajaan berterusan. Yang mana untuk minggu yang kedua ni kita explore CNI Business Center dan juga kita ajar kenapa anda perlu gunakan produk dan business tool dan bagaimana cara untuk menggunakannya dengan berkesan. Alright, so itu pada hari Selasa 14 Julai. Dan seterusnya pada sesi yang ketiga, hari Selasa 21 Julai, di mana kita tunjukkan bagaimana untuk promote O2O Friends Plan, iaitu sistem penajaan CNI, yang mana kita juga ada kempen pada hari tersebut dan juga kita ada tunjuk bagaimana tips untuk anda sebarkan link-link anda, kedai online anda, kedai maya anda di dalam dunia social media, dalam Facebook, dalam Twitter ke, dalam Instagram ke,
So ada cara dia. So nanti boleh tengok balik slide. So seterusnya, yang keempat kita ada langkah mudah bina Facebook fanpage pada 4 Ogos pada bulan lepas. Okey, di mana pada hari ini kita ajar bagaimana step-step untuk buka FB page, dan saya tahu ramai daripada anda yang buat apa orang cakap yang dah buat page sejak daripada kelas ini. Tahniah kepada anda. Dan semoga apa orang cakap benda tu istiqomah dan diteruskan sebabnya dengan adanya page kita buat bisnes, orang nampak lebih profesional dan lebih senang untuk attract audience daripada luar selain daripada kawan-kawan kita sahaja. Dan juga peluang untuk buat FBS. Okey, so pada kelas yang kelima kita ada tetamu jemputan yang cukup istimewa, iaitu AST member, Amazing Superhero Team member, iaitu Mr. Bala, Pearl Agency Manager di CNI, yang mana beliau berkongsikan berkenaan dengan pengalaman beliau menggunakan WhatsApp untuk buat closing sales dan juga sponsoring. Dan juga kita ada bagi tips, beberapa tips bagaimana untuk gunakan anda punya WhatsApp dengan lebih efisien. Dan juga ada pengenalan untuk WhatsApp business. So siapa yang rasa nak ada 2 WhatsApp dalam phone dan rasa nak asingkan personal dengan business, so download dan install untuk WhatsApp business. Tapi kena ingat kena ada 2 nombor satu nombor yang sedia ada dan satu lagi nombor untuk WhatsApp business tu. Alright, so tak faham nanti tengok balik dalam slide. Next, sesi yang ke-6 pada 25 Ogos yang mana kita ada tetamu jemputan yang cukup istimewa juga, iaitu AST member dan juga agency manager Atira Zulkifli, yang mana beliau berkongsikan tentang bagaimana untuk melakukan pemasaran melalui Instagram. Dan juga kita ada penampilan istimewa iaitu Instafamous di CNI, iaitu Cik Jiha yang datang jauh daripada Kedah sana bersama-sama dengan Atira berkongsikan pengalaman beliau dalam menggunakan Instagram. Instagram yang mana kalau Jiha tu sendiri, walaupun usia dia di awal 20-an, dia dah boleh mendapat pendapatan mencecah ribuan ringgit hanya menggunakan Instagram sebagai medium utama pemasaran beliau. Dan beliau mempunyai banyak pengikut, pelanggan-pelanggan di kalangan anak-anak muda. Sebab itulah kita cakap Instagram ni adalah medium pemasaran untuk anak-anak muda. Ramai budak-budak muda suka tengok Instagram. Sebab tu kita kita galakkan juga bagi mereka yang berminat untuk start buat pemasaran, cari followers dekat dalam Instagram. Okey, dan seterusnya kelas yang terakhir untuk siri yang kedua, kita ada kelas FBX, iaitu yang bertajuk boostkan bisnes anda dengan FBX, iaitu pada minggu lepas 1 September. Dan saya difahamkan ada beberapa orang PM saya cakap ini adalah kelas yang paling mencabar. Agak pening sikit nak buat FBX ni. Alright. So sebab bagi saya anda mungkin tak berapa nak faham ataupun sukar sikit nak faham sebab anda tak pernah buat. So ada masa try buat FBX dengan serendah RM5 pun anda dah boleh startkan post anda. Dan anda boleh try tengok macam mana audience daripada luar masuk dengan ada target audience, ataupun anda buat secara general, anda boleh test, macam-macam test boleh buat. So bila anda dah buat tu, anda tengok balik video untuk sesi yang ke-7 ni, InsyaAllah anda akan lebih faham. Sebab apa? Sebab FBX ni dia tak susah sebenarnya, cuma tak biasa pakai. Tak biasa pakai. So untuk membiasakan diri, kena try dulu. Start buat iklan RM5 ataupun RM10, terpulang pada anda. Macam saya selalu buat test selalu RM5 je. Saya tak buat banyak pun. RM5 pun kita boleh dapat, kalau buat 4 hari berturut-turut, RM5, RM20 boleh dapat lebih kurang dalam dekat 2,000 new viewers, dan insyaAllah boleh jadi likers yang baru kita. Kadang boleh cecah sampai 300-400 bergantung macam mana posting kita punya konten. Itu cerita panjang pula lah. Alright, so anda boleh try and error. Kalau tak faham boleh bertanyakan dekat dalam grup ataupun boleh PM saya. Tak ada masalah insyaAllah. Alright, so itu adalah secara rumusannya untuk siri yang kedua, peluang penajaan melalui online. So saya rasa untuk siri online kita dah habis cover lah. Total kita ada untuk siri pertama 4 kelas, untuk siri kedua kita ada 7 kelas. So semua sekali berkenaan dengan online.
penajaan ataupun peluang penjualan, kita total ada 11 kelas, 11 jam, lebih 11 jam untuk sesi ini, tak termasuk kelas intensif dan juga kelas intensif siri yang kedua ni dan juga kelas intensif siri yang pertama. So harapan saya semoga lebih ramai untuk apa orang cakap bergerak menggunakan media maya, sebab kita tengok zaman sekarang ni makin lama makin ramai orang mengambil peluang dalam dunia online sebab zaman pun dah berubah. So pastikan kita tidak ketinggalan sebab ramai orang dah berjaya dan kaya raya dengan menggunakan sosial media sahaja. So jadikanlah diri kita sebahagian daripada statistik tersebut. Jangan ketinggalan. Bukan kata dunia offline itu tak bagus, bagus sebab kita pun bermula daripada dunia offline. Tetapi ini adalah satu peluang baru yang tidak patut kita lepaskan juga. Dan kalau boleh buat dua-dua, lagi luar biasa, lagi hebat. So pastikan anda istiqomah, yang mana baru start banyak je nak buat page, yang buat post setiap hari tu, teruskan. Sebab kalau nak cakap pasal source ataupun sumber dalam CNI Business Center, kita ada beribu sumber, beratus-ratus sumber yang ada dekat dalam CNI Business Center. Kalau sehari anda buat katalah 1 ataupun 1 hingga 3 post pun, setahun pun tak habis lagi sumber tu. So gunakan, manfaatkan sepenuhnya. Sebab CNI dah sediakan platform, anda cuma perlu gunakannya di dalam sosial media, itu saja. Okay? Alright, so itu berkenaan dengan rumusan siri yang kedua, dan dalam masa sama juga pada hari ini macam saya beritahu tadi, kita ada seorang lagi tetamu jemputan yang cukup istimewa, iaitu beliau ni salah seorang apa orang cakap CBO sepenuh masa. Dalam sama dia juga ada apa orang cakap masih menyambungkan pelajarannya, dan dalam sama juga beliau ni bukan kaleng-kaleng orang cakap. So kalau anda tengok, beliau juga telah menangi Turkey trip dan juga yang terbaru, kempen yang terbaru Earn From Home, beliau juga adalah salah satu daripada pencapai ataupun pemenangnya. So maknanya sale beliau bukannya biasa-biasa, memang luar biasa juga. Dan untuk pengetahuan anda, beliau hanya melakukannya secara offline. Online. Kebanyakannya orang cakap 80 ke 90% online. So hari ini beliau akan berkongsikan pengalaman beliau yang luas dalam dunia online, yang mana yang selama ini dia praktikan, dan insyaAllah hari ini dia akan perturunkan kepada anda tips-tips tu, dan semoganya selepas habis kelas tu anda boleh dapat input daripada beliau dan menggunanya, dapat mempraktiskannya dalam anda punya sosial media seharian. Okey, so tanpa membuang masa lagi, saya ingin menjemput agensi manager dan juga AST member Abu Bakar Ahmad, atau lebih dikenali sebagai Mr. Ben, untuk berkongsikan tentang strategi pemasaran CBO di Facebook. Dipersilakan Mr. Ben. Mr. Ben. Terima kasih. Hello, dengar? Ya. Okey. Dengar ke? Dengar. Hello, dengar? Alright. Okey. Terima kasih Sifu kita, Cik Rizwan. Okey, selamat malam dan selamat sedar kepada CBO semua. Okey. So macam mana? Teruskan dengan slide. Silakan bos. Boleh try nak share slide dulu? Boleh? Bos, kamera tak buka bos. Saya tak boleh nak kamera tak buka. Buka je. Saya punya ni. Nampak je muka sendiri. Dia line tak ni sikit ni. Line tak stable. Boleh? Line tak stable. Okey, semua nampak Mr. Ben? Network bandwidth is low. Hello? Slow tak? Slow. Kejap nampak, kejap tak. Itulah, saya pun rasa benda yang sama. Okey, alright, boleh share bos. Baik, separuh je kepala. Nampak? Okey, nampak. Sangkut-sangkut, ataupun kalau rasa line teruk sangat, bos boleh tutup dulu
apa orang cakap, video nak bagi lebih jelas. Untuk video Hang. hang eh. Nampak muka sendiri je lah. Haha. So macam mana? Okey, jap. Kalau macam tu saya rasa biar saya share slide. Bos cancelkan dulu. Okay. Ha. Okey. Boleh start dulu bos. Try. Sementara saya buka slide. Tak sampai lagi sini. Slide. Ha. Slide tu pun Slow juga. ha? Gelap, tak nampak apa. Okay, so saya tengah buka slide bos. Boleh nampak slide? Tak nampak. Okey. Tak Nampak? nampak. Sekarang? Okey, nampak. Okey. Bos boleh start. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Aha. Boleh dengar tak suara saya? Boleh. Boleh. Okay, ini saya akan saya diberi tugas untuk buat sedikit rumusan. Dan saya di sini saya ambil untuk berkongsi mengenai strategi bagaimana kita nak menggunakan FB dalam pemasaran. Sebenarnya apa yang saya cerita hari ini kita boleh guna untuk di page dan juga di mana-mana media sosial yang kita nak fokus lah. Jadi hari ini saya akan fokuskan pada FB personal dahulu. Benda ni boleh digunakan di media sosial yang lain. Okey, pertama sekali. Next. Okey, sebelum tu saya perkenalkan saya. Nama saya nama saya Abu Akar bin Ahmad. Saya dilahirkan di JT Terengganu, dibesarkan di Kuala Kelai, Kelantan dan sekarang menetap di Bandar Rinci Sembilan. Pendidikan tertinggi MBA dalam perniagaan di UiTM Shah. Saya menyertai CNI pada tahun 2002. Sekarang sudah 18 tahun. Saya mula fokus FB pada Oktober 2016 dan Instagram Julai 2017. Jadi daripada situ saya bermula FB bermula dengan mengenali FB dengan mempelajari daripada setup FB sehinggalah saya boleh setup saya punya iklan sendiri. Okey. Sama juga dengan IG. Semua tu saya alhamdulillah saya dapat menguasai. Cuma sekarang ni saya fokus kepada bagaimana hendak menulis dan juga untuk menggunakan strategi yang tepat dalam pemasaran dalam media. Sebab kalau kita tahu teknikal saja tetapi kita tak ada strategi yang tepat, kita pergi. So daripada situ pencapaian saya, trip pertama adalah Jakarta tahun saya pun lupa tahun bila. Lepas tu saya dapat top referral dan juga trip ke Genting Highland. Yang terbaru adalah Turki dan yang terkini adalah rumah apa? Lupa pula. Hello dapat tak? Okay bos, next. Okey. Jadi saya akan meng-highlightkan kepada kita semua, kita tengok balik. Jadi ini kita ada dalam
CNI, siapa kita dalam di CNI sekarang ni. Daripada saya tengok, saya faham adalah bisnes, kita kena faham bisnes yang ni adalah bukan bisnes, adalah bisnes yang dibina untuk kita, for yourself, but bisnes kita menjadi ahli CNI, kita menjadi distributor CNI dan juga kita jual produk CNI. Maksudnya produk ini bukan produk kita sendiri, produk yang dibekalkan oleh syarikat untuk besarkan. Syarikat juga bekalkan marketing kita. Jadi kita, tugas kita adalah pasarkan produk. Di sini kalau di mana-mana, kalau kita pergi mana-mana cikgu dalam marketing dia akan tanya, adakah kita belajar, adakah kita memiliki bisnes itu ataupun kita hanya menjadi ejen ataupun distributor. Jadi sekiranya kita menjadi ejen distributor, kita mestilah fokus kepada personal branding. Ini personal branding. Kenapa? Sebab kita nak orang percaya kita dahulu, belum percaya yang kita jual, syarikat yang kita sedai. Sebab kalau kita lebih kepada syarikat atau produk, sebab dia akan pilih ada orang lain yang jual produk yang sama di syarikat yang sama, dia mula perbandingkan harga. Kalau kita fokuskan pada branding, apa yang kita dapat adalah keselesaan orang itu, kepercayaan orang itu, dan akhirnya orang itu akan memilih kita untuk membeli produk berbanding dengan orang itu. Itu bagusnya kita fokus kepada branding. Sekiranya kita berada dalam kategori distributor, agent dan sebagainya. Okey. Jadi jadi sekarang ni saya akan fokus pada bagaimana lakukan personal branding di FB. Okey. Apa yang saya kongsi hari ini adalah apa yang saya belajar dengan cikgu saya, iaitu Khairul Hakimi Muhammad. Saya baru saja tamat bulan lepas kelas dia. Jadi apa yang dia ajar, inilah yang saya buat kat profil saya. Jadi masing-masing lepas ni boleh apply lah. So jadi yang pertama sekali adalah nama. Okey, nama mesti nama orang. Nama orang. Kalau pakai nama salah tak apa. Janji nama yang senang. Jangan letak nama binatang dan sebagainya. Nama buah, nama bunga, macam-macam. Jadi nama kalau boleh dia tak boleh gabungkan dengan nama syarikat atau nama produk. Itu antara yang kita kena betulkan lah dekat profil. Yang kedua, gambar sendiri. Jadi kalau gambar di sini, kita tak digalakkan untuk letak gambar berdua. Kita letak gambar kita seorang. Lebih kurang, contoh adalah lebih kurang saya punya gambar sekarang lah. Seterusnya gambar cover. Gambar cover kita digalakkan untuk letakkan gambar kehidupan, gambar makanan, gambar keluarga, gambar pergi travel dan sebagainya. Okey. Yang ketiga, kita tengok bahagian bio. Bahagian bio di mana kita akan letak minat, suka, minat, apa yang kita minat, apa yang kita suka, hobi dan sebagainya. Jadi kenapa kita kena set up begini, supaya orang lebih selesa apabila datang ke profil kita. Okey, untuk pengetahuan semua, ada yang tahu dan ada yang tak tahu. Yang sebenarnya di dalam FB kita boleh kita set up, kita boleh nak follow, kita boleh nak follower di FB personal. Lain daripada friend yang 5,000 tu, kita boleh dapat follower yang unlimited. Jadi kalau tengok di sebelah, saya letak
bulat merah itu, sekarang saya baru 458 follower. Masing-masing boleh boleh lihatlah. Okey, seterusnya. Tak jelas suara. Hello. Mungkin suara ada yang bagi tahu suara tak jelas. Okey, teruskan. Teruskan bos. Okey, ni saya kongsi sedikit cara bagaimana kita setting kita punya profile untuk mengeluarkan butang follower. Jadi butang follower ini membolehkan orang lain tengok dan follow kita punya profile. So sebenarnya tadi saya cuba untuk kongsi, tunjuk secara live, tapi disebabkan tak berapa okey, dia jadi hang, jadi saya tak dapat kongsilah cara untuk nak setting. Yang ini cara ni saya ambil step yang menggunakan telefon. Saya tengok menggunakan kalau kita menggunakan komputer, dia punya features lain. Untuk pengetahuan semua, FB baru saja menukar dia punya features, menyebabkan kita tercari-cari di mana butang yang kita nak guna. Jadi caranya yang pertama adalah pergi dekat setting, kemudian pergi dekat public post, cari dekat who can follow, kemudian setkan sebagai public. Jadi itu untuk ini saja. Kalau siapa yang ada komputer boleh buat terus, tapi kalau siapa yang ni kita boleh buat kemudian masa habis kelas nanti. Okay, next boss. Okay bos. Okay, yang ini saya highlight. Kenapa saya highlight adalah yang saya nak buktikan bahawa follower kita boleh melebihi 5,000. Okey, yang pertama kita tengok Khairul Hakimi. Khairul Hakimi adalah cikgu untuk content writer, untuk content writer di mana kita menulis di Facebook untuk menaikkan untuk bina kita punya follower. Kita tengok yang Khairul Hakimi ada 268,000. Muhammad Fadli Saleh, seorang cikgu, menulis tentang kehidupan, mendapat 360,000 follower, dan juga Khairul Abdullah 90,000 follower, Nur Aliyah Muhammad Nur ni 91,000 follower. Untuk saya ketiga-tiga ni saya pernah dengar perkongsian daripada Khairul Abdullah ni, di mana dia pernah membuat sale dalam masa sehari commission 7,000. Jadi dengan hanya follower 90,000 dia dapat sale semikian. Maknanya follower dia tu memang pure lah dengan penulisan yang dia buat. Yang kedua, Nur Aliyah. Nur Aliyah tahun lepas Nur Aliyah ni fokus pada penulisan berkenaan dengan keuangan. Mana dia akan bagi tip-tip kewangan, bagaimana nak menyimpan, bagaimana nak beli rumah, bagaimana tip-tip untuk travel. Jadi apabila tu dia dapat bina follower, daripada situ tahun lepas dia punya sale 1 juta lebih untuk produk di Zandra. Dia hanya ejen, bukan owner produk, tapi hanya ejen, tapi boleh membuat jualan 1 juta lebih setahun hanya menggunakan FB personal. Okey. Bos boleh share screen sedikit, share screen Khairul Hakimi. Saya punya Khairul Hakimi ni. Ya. Khairul Hakimi. Baik.
Memang slow line hari ni. Dah. Minta maaf lah semua. Okey, jap. Saya share. Semua kawasan hujan kot. Boleh nampak? Okey, boleh. Okey. Okey. Khairul Hakimi. Okey, kalau tengok dia punya profile dia dekat bio tu, dia minat dengan kemanusiaan, memasak, menulis dan mengembara. Okey, selain dekat dia punya wall, dia lebih kepada, sebelum ni dia lebih kepada berkongsi bagaimana hendak menulis konten di FB personal. Okey, boleh tengok. Ya. Okey. Tengok dia punya crowd, gambar ni pun dah 1.9k like, komen dah share dah 26. Okey, tengok turun lagi. Okey, ini tengok setiap post ada orang share. Okey, turun. Kita tengok post yang viral. Ini 184 share. Dia ada lagi yang viral. Untuk pengetahuan, untuk dapatkan status viral, setiap posting kena capai 100 share baru dipanggil sebagai viral. 111. 66. 542. Okay, jadi saya follow Tuan Khairul Hakimi ni supaya saya dapat idea untuk menulis. Jadi tuan-tuan, saya galakkan untuk sendiri follow dia punya wall untuk tengok macam mana dia menggunakan FB personal ni untuk bina follower dan juga buat jualan dekat dia punya personal account. Senang kata semuanya ada sharer lah. Ada. Setiap posting menjadi posting yang boleh membina follower kepada dia punya wall lah. So dia punya main business apa, bos? Sebelum ni main dia adalah content. Lepas tu sekarang ni dia ada buat produk makanan, foodies. Dia dah ada kilang sendiri. Dia buat kilang makanan. Baru dia set up. Lepas tu dia jual e-book. Dia juga ada buat servis untuk review. Paid review dia 480 untuk satu paid review. Lepas tu dia ada juga line paid review. Dia juga buat servis untuk buat konten dekat wall-wall orang lain lah. Dekat FB yang orang-orang yang nak jadikan dia sebagai content writer. Right. So nak tengok yang seorang lagi? Okey, seorang lagi kita tengok yang ni dia bukan ejen mana-mana company, kita tengok yang jadi ejen pula. Okey, post ni dia macam buat tip lah. Okey, ni tip bagaimana dia berjaya bayar zakat. Jadi tip ni dapat 32 share. Lepas tu okey. Jadi posting dia dapat share lah. Ini 393 share, dah viral dah. Tip juga. Dia tak menjual secara terus. Dia akan selit je. Dia buat juga public goal. Dia jual juga e-book. Dia memang bisnes dia sebelum ni di Zandra lah. Okey. Maksudnya dekat kita punya wall, kita seharusnya ada strategi untuk buat posting. Kita tak boleh main post begitu saja. Kalau kita post begitu saja, kita akan rugi kita punya friend. Kita dah lah tak ada follower, friend kita pun tak akan ikut kita.
Itu kelemahannya kalau kita tak susun betul-betul kita punya posting. Ada pertanyaan ke kat sini? Dia banyak kongsikan tentang kewangan lah. Dia memang fokus kewangan. Tapi dia, bisnes dia bukan kewangan. Dia minat kewangan. Dia pakar dah untuk benda ni. Mana kongsikan apa yang kita minat. Kalau rasa minat buat resipi baru, boleh Buat. kongsikan juga. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Right. Sebab kita berdasarkan ramai audien tu minat. Dekat Facebook ramai orang minat benda macam ni. Kali minat orang dan juga minat kita lah, senang cakap. Sebab benda tu supaya kita senang untuk buat perkongsian lah. Dia nampak lagi real. Dia tak nampak macam tipu. Turun balik. Turun balik. Satu lagi. Balik ke? 2 kali ke? Next, boss. Okey. Jadi apa yang tuan-tuan tengok tadi, adalah berdasarkan apa yang orang tu minat dan suka, suka dan mahir. Jadi sini saya kongsikan bagaimana cara kita nak kena pasti kita punya suka, mahir dan minat ni. Jadi saya rasa benda ni tuan-tuan pernah buat, tapi mungkin di sekolah rendah dulu kot ataupun di sekolah menengah. Sebab masa saya buat benda ni, saya rasa lama betul saya tak buat benda ni. Rasa last kali saya masa sekolah kot. Kita mengenali diri kita sendiri. Haji ada kelas. Hello, Haji ada kelas ya? Okay, bos. Okey. Jadi tuan-tuan boleh buat dengan step begini. Yang pertama, kalau nak buat sekarang jadi ambil masa. Jadi kalau nak buat, tuan-tuan boleh buat sendiri lepas ni. Yang pertama, senaraikan seberapa banyak perkara yang kita suka, mahir dan minat. Tulis je. Yang ni tulis je, membaca, menulis, travel, memasak, berkebun. Tulis je seberapa banyak yang boleh, 25 ke 30. Selepas tu, setiap apa yang disenaraikan tu buat rating. Rating 1 hingga 10. Mana yang paling rendah 1, yang paling tinggi 10. Dah siap buat rating, asingkan yang 5 yang tertinggi. Tengok yang mana yang kita paling suka, yang kita paling mahir dan paling minat. Letak sebelah. Lepas tu kemudian, yang mana yang kita suka tu, adakah titik persamaan dengan audien? Kalau tak ada, kalau tak ada, kita biarkan dulu. Kita cari yang ada titik persamaan dengan audien. Sebab kalau kita minat seorang, audien kita tak minat, maksudnya kita akan posting short sendirilah. Orang lain takkan react, takkan ada engagement, takkan share kita punya posting. So kalau benda tu memerlukan kita baca, kita belajar, kita teruskan belajar. Jadi dalam bab ni, apabila kita dah siap semua, kita kemudian kita susun. Jadi kalau benda tu perlu membaca, kita perlu membaca. Kalau kita perlu pergi belajar, kita kena pergi belajar. Jadi supaya kalau kita kita minat tapi tak mahir, kita mahirkan. Benda tu kena orang kata kena pastikan dulu yang mana satu. Sebab kalau kita tak pastikan, nanti kita susah nak buat apa, kita nak fokus apa yang kita nak kongsikan dekat kita punya Facebook. Okey? Apabila kita dah siap semua, next bos. Jadi kita dah ada jumpa semua tu, kita posisikan lagi dengan tulis apa yang kita dapat yang tadilah. Jadi apabila kita dapat tu, kita tulis selang-seli. Maksudnya kita tak semestinya minat dan mahir tu kita tulis yang tu je. Kita boleh selang-seli, kita boleh gile-gile lah.
Lepas tu benda tu kena selalu post. Untuk pertama kali memang orang akan rasa pelik. Pelik dia ni. Dulu menulis pendek-pendek, tulis ikut suka, sekarang ni dah cara menulis dah berbeza, memang pertama kali akan pelik. Awal-awal mungkin orang akan terkejut, lepas tu akan lama biasanya dia akan okey lah sebab kita berubah gaya penulisan kita. Jadi antaranya kita apabila kita dah ni, kita konsisten membuat penulisan, kemudian kita buat posting lah. Pagi kita letak tip, tengah hari kita buat cerita. Mungkin cerita pengalaman kita pergi pasar, pengalaman kita masuk hutan, pengalaman kita dapat customer, pengalaman perjalanan hari tu macam mana. Lepas tu petang iklan, malam live, lepas tu malam kita boleh buat live. So benda-benda macam ni yang kita buat ni adalah berdasarkan apa yang tadi, suka minat mahir tadi. Kita dah ada, kita buat posting dan juga kita buat aktiviti, kita buat live tu dah ada apa yang kita nak kongsi dekat media sosial. Tidaklah kita buat live tanpa ada konten yang kita nak kongsikan. Jadi dekat sini kalau siapa yang suka masak, dekat sini ada suka masak, biasanya perempuan lah. Jadi kita kongsi resipi masak pun dah jadi viral. Siapa yang suka menjahit, kongsi tip menjahit. Siapa yang suka berkebun, kongsi tip berkebun. Hari ni saya ada satu kawan yang sama kelas dengan saya, dia kongsi resipi memasak. Dia kongsi resipi buat tapai. Dia nak dapatkan share. Last kali dia dapat orang yang nak buyer yang nak beli tapai yang dia share tu. Maksudnya share memasak, resipi memasak bukan orang tiru dan buat. Biasanya orang beli sebab dia percaya, dia dah ada trust dengan kita. Dia dah yakin. Sama juga orang menjahit. Kenapa dia apabila dia tengok kita kongsi cara menjahit, dia mula untuk hantar baju untuk kita jahit sebab dia yakin dengan apa yang kita tunjuk kat dia. Dia tak menjahit pun sebab dia tak ada masa. Cuma kat situ dia akan bina kita punya trust dekat media sosial lah. Okey? Dekat sinilah kita punya idea lah. Okey? Kita susun. Dah ada, kita susun terus. Okey, 10 pagi, 12 tengah hari, 3 petang, 8 malam. Kita boleh buat 10 pagi, 8 pagi, 10 pagi, 12 tengah hari, 3 petang, 8 malam. Terpulang. Kita boleh susun sendiri. Terpulang pada kemampuan masing-masing lah. Jadi di sini tahun 2018 Mark Zuckerberg bagi tahu status yang kita up status tu 4 hingga 6 kali adalah mereka yang aktif di Facebook. Jadi kalau orang kurang daripada 4 ke 6 kali, bermaksudnya dia tidak masuk dalam golongan orang yang aktif. Kalau setakat sekali, 2 kali, 3 kali, dia tak masuk dalam kategori aktif. Okey. Lepas tu kalau kategori aktif, mereka yang punya risk 3 hingga 4%. Kalau kita tak sampai capai ni, risk kita akan jatuh kepada 0.8 hingga 1-2%. Jadi dekat sini kita boleh tengok kenapa kita punya posting tu tak pergi jauh, sebab tak cukup. Tak cukup bilangan posting seharian tu. Jadi kat sini saya bagi contoh pagi tips atau motivasi. Tengah hari letak iklan. Petang selfie, lepas tu malam letak iklan balik. Jadi untuk nisbah iklan dan juga selingan ni lebih kurang dalam 2 jam. Lepas tu dia kena, kalau kita share satu tip, satu selfie, iklan sekurang-kurangnya sama dengan yang kita share tip dengan selfie ni. Iklan tak boleh lebih pada yang posting yang posting tip motivasi dengan selfie ni lah. Iklan kena sama atau kurang daripada benda tu. Okay, next. Okay, dekat sini sebenarnya saya tulis balik kat sini, sebenarnya benda tu dah ada dekat atas tadi sebab kita kaji apa audiens suka dan punya titip sama dengan apa yang kita suka.
Jadi kat sini supaya kita dapat engagement, kita dapat like, kita dapat komen dan kita dapat share. Benda ni komen dengan share ni bukan posting yang kita buat iklan menjual tu. Komen dan share adalah posting-posting yang tadi, yang kita cari suka, minat dan juga mahir tadi. Posting jualan biasanya tak ada like, tak ada komen, itu biasa. Tak ada like, tak ada komen, tak ada share, itu biasa. Biasanya kalau dia dah suka, dia akan klik dan beli terus. Jadi tujuan kita ni adalah untuk kita bina follower. Apabila titik persamaan, orang like, orang share, dia akan tambah. Untuk pengetahuan semua, kenapa kita perlukan share ni? Kerana kita akan dapat apa yang dipanggil double engagement. Kalau tengok pada tadi, kita punya audience dapat, kita punya word dapat 3%. Apabila orang share, dia juga aktif, kita punya penulisan tadi dapat lagi 3% daripada orang yang kita share tadi. Maksudnya kita akan dapat 6%. Kalau 3 orang, dia dapat 9%. Maksudnya benda tu akan jadi double. Orang akan tengok post kita, post yang orang share tadi dan melawat kita punya wall. Apabila kita ada iklan selingan lepas tu, ada kemungkinan orang akan beli. So itulah dia punya why benda ni penting. Sebab share ni bukan orang yang kita macam kita buat sekarang kita pakat share, tapi share ni adalah yang mana orang yang suka tulisan kita, minat dengan tulisan kita, dengan cara dengan sendirinya dia akan klik butang share tanpa dipaksa. Itu yang kita kena tengok. Kalau kita tengok hari ni kita dapat share, kita seronok, tapi share tu adalah antara fan kita, maksudnya dia akan tak pergi jauh juga. Kalau boleh share tu adalah di luar, senang kata di luar CNI lah. Sebab kita nak tambah customer baru, kita nak tambah downline baru, kita nak tambah circle baru. Jadi benda ni perlu penulisan yang dapat share ni. Jadi dalam penulisan kena tengok, audiens tu kena tengok individu lah. Sebab yang Sarawak lain, yang Menanjung lain, yang dekat yang lelaki lain, yang perempuan lain, bergantung pada minat, bergantung pada audiens sendirilah. Gaya penulisan juga dia akan beza. Maksud sekarang ni, maksud saya tulis, cara tulis saya lain, cara tulis Cik Rizwan lain, cara tulis siapa lagi, Cik Zaidi dia akan lain, bergantung pada cara tulis. Jadi gaya penulisan inilah yang menyebabkan orang tahu, ini tulisan dia, ini tulisan dia, ini tulisan dia. Maksudnya sebab tu next. Sebab tu kita kena elakkan benda-benda macam ni, copy paste. Dia nak copy paste boleh, tapi kesiannya adalah kita tak belajar. Jadi untuk kita nak belajar, untukkan dapat orang yang baru, kita kena belajar untuk tulis sendiri. Paling-paling tidak copy, edit kepada ikut audiens kita, ikut gaya penulisan kita. Okey, kalau paling-paling tak boleh. Tapi kalau boleh, teruskan dengan tulisan sendiri. Sebab kita boleh, sini kita perlu kajian lah. Dia tak boleh copy dan paste. Sebab kenapa kalau kita buat copy dan paste, dia akan jadi yang dipanggil klise. Maknanya posting ni dah pernah orang baca sebelum ni. Jadi apabila dia baca, dia akan tengok tajuk, dia dah tak tengok kat bawah. Jadi sayang. Jadi posting tu dia jadi tak bernilai, jadi worse. Jadi buang begitu saja. Sebenarnya kalau kita nak, apabila posting tu adalah yang baru, yang fresh, orang akan baca sampai habis. Itu bagusnya copywriting kalau kita dapat buat sendirilah. Okey, yang kita buat tu, yang saya kata tadi, belum tak sesuai dengan audiens dan sasaran kita. Kita nak kita nak target umur 20 tahun, yang dia target untuk 30 tahun. Gaya penulisan berlainan. Objektif juga berbeza. Dia tulis untuk branding, kita copy paste tujuan sale. Dia tak sama. Seterusnya emoji. Apa yang saya belajar, emoji kita tak galakkan banyakkan emoji. Sebab emoji ni akan membuatkan kita punya pembaca confused. Emoji senyum
kita senyum, dia buat penilaian berlainan. Jadi kita kalau boleh, emoji ni adalah untuk melahirkan emosi. Melahirkan emosi ni kita dah tulis siap-siap dalam penulisan kita. Tak perlu emoji pun. Yang ni untuk penulisan emosi ni dia ada cara dia, tapi kalau kita nak share malam ni memang tak sempat lah. Okay, seterusnya terlibat politik. Politik, kenapa kita tak perlu terlibat politik? Sebab kita nak berbisnes. Politik ni akan menyebabkan kita punya follower, kita punya audiens akan separuh hilang. Sayang. Lepas tu jangan buat perbandingan, penulisan perbandingan. Contohnya kita buat perbandingan sabun CNI dengan sabun Shaklee. Tak boleh sebab dia akan melibatkan orang kecam kita. Kita punya wall kita akan dikecam. Apabila dikecam, jadi kita nak dapat balik follower kita tu susah. Jadi kita menulis, kalau kita nak tulis produk kita, kita hanya fokus pada produk kita. Dekat perbandingan juga, macam contoh, bagusnya suami dia ni, tak macam suami aku. Penulisan macam ni juga tak bagus sebab ada berlaku perceraian disebabkan penulisan macam ni. Sebab benda-benda macam ni menyebabkan benda-benda negatif dalam penulisan. Jadi dia ni kena elakkan. Yang ketiga, 5 mengajar-ngajar. Maksudnya kita, macam mana nak cakap? Kita macam mengajar orang dekat wall lah. Buat begini-begini. Biasanya tulisan macam ni menyebabkan kecam jugalah. Yang keenam adalah letak harga beli atau harga pengedar semasa posting iklan. Okey, sebab untuk yang ni saya dah highlight tadi, kita adalah dengan CNI, kita adalah sebagai pengedar dan juga sebagai pengedar dan juga sebagai ejen. Jadi apabila pengedar dan ejen, kita nak melantik ejen lain. Kita nak orang lain menjual macam kita dekat FB. Jadi apabila kita letak harga beli dekat harga pengedar, dia akan berlaku masalah pada orang baru. Orang baru. Harga beli, harga jual ni sebenarnya memberi semangat pada orang baru untuk dapatkan income yang cepat. Sebab dapat terus duit tu, untung tu dapat terus. Lepas tu, apabila di media sosial ni, dia punya cepat pergi. Apabila orang tu menjual, orang ni jual murah lah. Macam mana dia boleh jual murah? Jadi orang tu tak bertanggung jawab. Lepas tu dia mula tak nak post dekat FB. Jadi benda-benda macam ni saya sendiri memang tak buat lah. Tapi kalau saya ada buat, bagi tahu siap-siap. Jangan tulis dekat wall pula, PM je. Sebab kadang-kadang kita pun terlepas juga. Kita tak tahu. Tapi saya memang super sebaiknya tak letak harga belilah. Sebab kita akan datang, kita ada downline, kita nak mereka juga menjual seperti kita. Kalau boleh nak letak, tapi hanya kadang-kadang kita buat posting macam kita nak offer kepada keahlian baru. Macam kita tak perlu selalu sangat lah. Kita mungkin buat sebulan sekali ataupun dua kali sebulan. Itu dia lain. Kalau untuk produk sahaja, elakkan daripada letak harga beli dan harga pengedar. Sebab ini kalau kita tengok ada company-company luar, kenapa mereka terlalu cepat dapat orang baru disebabkan ini. Dia jaga harga beli dan harga jual ni. Mereka cepat, orang baru seronok untuk buat jualan. Terutama sekali dalam media sosial. Media sosial ni, benda ni kena jaga sebab dia terlalu cepat. Orang tulis je, keyword tu dia akan keluar terus harga. Harga yang memang bukan kita bagi, orang lain bagi. Tapi dia telah mengganggu pasaran. Kalau benda tu kita bagi, bermakna kita akan hilang downline lah. Itu yang sepatutnya yang tak boleh dilakukan dekat media sosial. Strategi macam ni, benda-benda macam ni memang kena selalu ingat. Memang dia, kalau orang kata, tak apalah sebab saya nak ada downline. Short term boleh, tapi long term kita akan jadi masalah. Apabila dah ramai orang dah buat, dia jadi yang ni masalah kepada semualah. Okey,
Saya rasa dah tak ada kat sini. Ada sebarang persoalan? Ada soalan nak tanya dengan Mr. Ben. Mr. Ben boleh buka ke kamera dah kot. Saya rasa okey kot. Cuba try. Cannot start sebab you stop. Sekejap. Boleh? Tu boleh. Mungkin apa-apa tak kalau ada faham, soalan. sayang lah. Kalau ada soalan boleh tanya dekat ruangan chat. Mungkin benda ni baru, Okay, benda ni baru jadi tak faham. Biasalah benda baru kan. Tapi kalau nak tanya boleh tanyalah. So, Mr. Ben nanti boleh kongsikan slide ni tak? Nanti saya sharekan dekat diorang. Kongsi slide. Kongsi dekat mana? Kongsi dekat grup lah. Boleh. Masalah. Right. Okay, so okay, ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, boleh kita ambil gambar dulu lah sebelum kita pergi next. Ready? Okey, baik. Ada 2 page dekat pada malam hari ini. Jom kita ambil gambar. Hari ini kita Apa gaya? Siapa? Semangat tak? Tak tahu host lah. Okey, tak. Apa? Semangat. Semangat, okey semangat. Alright. Page pertama Okey. 1, 2, 3. Okey, itu yang pertama. Okey, kita pergi yang sekejap Okey, teruskan semangat. Teruskan bersemangat. Ada yang baru masuk. Okey, page yang kedua pula. Okey. 1, 2, 3. Okey. Okey. Alright, so terima kasih. Okey, sekali lagi terima kasih kepada Mr. Ben kita yang berkongsikan pengalaman beliau dalam apa orang cakap strategi-strategi untuk pemasaran CBO di dalam FB, dan saya rasa ada banyak juga perkara baru yang dia ajar pada malam ini yang mana anda boleh praktikkan lepas ni So kalau ada apa-apa soalan nanti boleh terus sambung dekat dalam grup EBLC, boleh tanya sendiri dengan Mr. Ben kat dalam tu. Dan saya rasa banyak benda yang bermanfaat, dan kalau boleh nanti yang beliau sharekan tadi, yang apa orang cakap profil-profil yang famous kat Facebook tu, kalau boleh anda follow, boleh tengok gaya penulisan dia orang. Sebenarnya ramai juga yang ada selain daripada 4 orang tu. So rajin-rajinlah buka kat dalam tu tengok. Dan cari jalan kita sendiri. Cari jalan yang kita selesa, yang kita senang nak tulis, dan apa yang bermain dalam fikiran kita. Yang penting banyakkan posting yang positif, jangan buat yang negatif. Alright, so itu perkongsian daripada Mr. Ben. So lepas ni kita ada lagi sedikit perkongsian daripada rakan-rakan CBO yang mana berkenaan dengan pengalaman beliau, pengalaman mereka dalam apa cakap dalam dunia media sosial ni. Okey. So hari ini kita ada 3 orang yang akan berkongsikan dengan anda. Yang pertama ni, beliau adalah seorang seorang agency manager yang mana cukup aktif dalam sosial media, dan setiap posting beliau selalunya dapat banyak like, sampai ratus-ratus like pun ada. Dan beliau juga merupakan seorang pemenang untuk cabaran dalam EBLC yang kedua, ketiga, keempat dan yang ke-8. 4 kali beliau menang dalam EBLC. So saya tak nak ingin membuang masa lagi, saya ingin menjemput Cik Suria Maya ataupun nama betul dia Cik Suryati Ibrahim. Dipersilakan. Boleh on mic. Okey. Cik Suryati okey? Hello. Cik Suryati, Cik Suria Maya. Okey, boleh cakap tak? Dengar tak? Dengar. Dengar. Boleh dengar.
Teruskan. Boleh? Boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam semuanya. Salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Suryati Ibrahim ataupun lebih dikenali sebagai Surya Maya. Asal daripada Tawau, Sabah. Dan okelah, kita direct lah ke topik kan. Saya join CNI pada 13 hari bulan 8 2018. Kalau diikutkan baru 2 tahun lah, 2 tahun 25 hari gitu kan. Apa yang saya ingin kongsikan di sini ada beberapa perkara yang just simple sajalah, tak banyak-banyak kan. Masa pun orang bilang cukup singkat dan ada lagi rakan-rakan kita yang mau kongsi orang punya penglibatan dalam EBLC. Oke, pertama perbezaan setelah aktif melakukan pemasaran online. Saya rasa perbezaannya tuh so far belum seberapa lah. Orang bilang baru belajar sikit-sikit. Yang pertama dan yang ketiga, EBLC yang paling saya gemari 1 hingga 6, saya rasa tidak ada masalah lah, sikit-sikit saya boleh paham dan saya boleh belajar lah. Dan yang paling sangat mencabar itu bagi saya yang FDX. Memang saya macam belum boleh lagi, setakat ini saya belum boleh buat sebab dia orang bilang most step lah, terlalu banyak step dia untuk sampai saya pun rasa keliru, memang tak boleh buat lah buat masa ni, saya terus terang lah. Dan yang terakhir sekali kata-kata semangat tuh bagi saya kan orang baru, lagi pun saya dalam bidang ini saya belum expert lah. Kata-kata semangat untuk CBO baru dan untuk diri saya sendiri. Cuma itulah, percaya kepada Tuhan dan yakin kepada potensi kita lah, potensi diri sendiri, yakin pada potensi diri sendiri. Cuma itu sajalah yang saya ingin kongsikan, tak ada pun yang istimewa sebab saya pun baru belajar dan kita sama-sama belajar. Insya Allah semoga istiqamah semua. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih. Okey, terima kasih Kak di atas perkongsian. Okey, so yang penting sekarang ni kita boleh nampak apa tu posting semakin banyak juga daripada Akak dan juga daripada rakan-rakan yang lain. Kalau dulu kita tengok dalam apa orang cakap, dalam Facebook tu mungkin sehari post berkenaan dengan CNI ada beberapa je, tapi sekarang boleh mencecah puluhan hingga ke ratusan dalam sehari pun ada daripada orang yang berlainan lah. Bukan daripada orang yang sama. Sebab tu kalau siapa yang join cabaran, selalu saya akan minta untuk letak hashtag supaya senang kita nak identify atau senang untuk kita kenal pasti siapa yang buat posting dan apa tu kita tahu berapa ramai yang buat posting. Sebab macam selalu yang dikongsikan lah, lagi banyak yang buat posting, lagi viral, maknanya benda tu akan bagi faedah kepada semua, bukan pada seorang je. So maknanya siapa yang terlibat tu, maknanya dia punya engagement tu semakin tinggi. Sebab itulah kita galakkan anda untuk teruskan buat posting. Dan ramai juga yang cakap apa tu, walaupun tak banyak tapi dari segi jualan dan penajaan tu ada nampak jugalah peningkatan. Ada closing di situ. Alright, so saya tak nak buang masa, seterusnya kita ada perkongsian yang kedua daripada seorang jejaka yang handsome dan juga merupakan pemenang cabaran EBLC yang ketiga yang ambil masa 30 hari iaitu Okey, beliau datangnya daripada Sarawak. Tadi Kak Surya daripada Tawau, ini daripada Sarawak, yang mana beliau juga adalah ikon CP4000 yang produk CNI yang terbaru, yang mana walaupun usianya di 40-an tetapi masih nampak kekal muda. Sebab tu kalau saya lebih senang untuk gelarkan beliau sebagai artis K-pop di CNI. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya ingin menjemput agensi manager Madi Mong ataupun Cik Hamadi, dipersilakan.
Zaidi tolong ni. Okey. Dah dengar? Dengar. Dengar? Okey. Okey. Kat sini pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat malam untuk semua dan Assalamualaikum. Nama saya Hamadi, berasal daripada Sibu, sekarang bekerja di Sibu Sarawak lah. Okey, malam ni saya di sini berkongsi sedikit lah bagaimana saya pertama sekali menyertai CNI. Saya sertai CNI ini bermula daripada 2016 adalah disebabkan oleh masalah kesihatan, bukan apa-apa, bukan ada niat untuk nak buat CNI ini sebagai pendapatan saya, ataupun masa sekarang pun saya masih bekerja dan sekarang saya membuat CNI ini sebagai hanyalah sebagai part time sahaja, waktu di hujung minggu saja. Okey, di hujung minggu saya akan membuat CNI sekiranya saya ada waktu ke lapangan hujung minggu, iaitu saya cuma ada off 1 minggu 1 kali. So ada 30 hari 1 bulan, saya ada off 4 hari sahaja untuk 1 bulan. Dekat situ saya akan bertungkus lumus untuk membuat CNI selama 4 hari yang saya ada off day itu sahaja. Itu perkongsian yang saya nak buat sebelum ini. Okey, saya bermula membuat yang lebih menggunakan CNI ini yang lebih adalah daripada 2018, sebab saya sertai CNI ini 2016. Sebenarnya 2016 saya tak ada buat apa-apa, langsung tak ada buat apa-apa pengiklanan ataupun posting apa-apa mengenai CNI lah daripada 2016, sehinggalah saya bertemu dengan Tuan Jimali yang sekarang adalah berada di Miri. Tak tahu dia malam ni ada ke tak dalam kita punya kelas. Okey, saya mengucapkan terima kasih kepada beliau. Beliau juga yang telah memperkenalkan saya dengan program CNI yang baru ini. Okey, kat sini saya ingin berkongsikan malam ini saya dipertugaskan untuk berkongsi mengenai kelas malam ini. Okey, daripada mula saya masuk kelas pada bulan Julai itu, okey, saya dah nampak apa yang ada dalam kelas ini adalah satu ilmu. Ilmu memang kita payah ataupun susah nak dapat daripada luar secara percuma. Okey, saya mengucapkan terima kasih dengan CNI sebab memberi peluang kita untuk belajar. Untuk belajar dekat dalam kelas ini banyak yang saya sudah belajar daripada dulu. Saya tak pandai nak buat posting dekat Facebook ataupun Instagram ataupun Twitter ataupun apa-apa yang berada yang kita gelar alam maya ini. Memang dulu saya memang tak berapa minat. Dulu saya hanya minat post muka sendiri, post apa aktiviti saya hari ini, post makan, post apa-apalah yang mungkin tak mendatangkan hasil bagi saya. Dekat sini saya dah belajar banyak daripada kelas yang kita hadir sampai sekarang, daripada Julai sehingga sekarang. Setiap hari Selasa ini saya berkongsi. Dekat sini saya dapat lihat apa yang saya dapat pelajar daripada dalam ini, apa yang saya kongsi dekat Facebook ataupun laman sosial saya di laman maya saya ada nampak ada peningkatan daripada situ, daripada segi sales group, daripada penajaan. Saya memang di situ memang sangat-sangat membantu kalau bagi saya lah, sebab untuk daripada segi perkongsian produk, daripada segi testimoni, semua yang belajar daripada malam ini saya dapat nampak daripada alam maya ini memang banyak manfaat dia. Apa yang saya belajar saya selalu terapkan ke dalam laman sosial saya itu. Apa yang saya belajar dari kelas ini sehingga hari ini, apa yang saya tahu, apa yang saya belajar, apa yang saya perolehi, saya memang akan terus kongsi dekat Facebook sana. Itu juga yang saya akan praktikalkan. Okey, sejak daripada dulu sebelum saya gunakan yang kaedah online sekarang, dulu saya mungkin gunakan offline, mungkin dalam 70% strategi saya menggunakan offline, iaitu bercerita daripada mulut ke mulut. Sekarang saya bahagi dua. Saya gunakan offline 50% and then online 50%. Saya gunakan dua kaedah ini sebab dua kaedah ini sangat-sangat membantu saya dalam proses menaja dan membuat jualan. Okey, dekat sini juga kelas yang saya, kalau nak ditanyakan apa kelas yang saya gemar, saya memang sepanjang kelas
memang saya suka kesemuanya, iaitu sebab dia banyak memberi saya ilmu. Sebab bagi saya itu ilmu tak boleh macam mana orang cakap, tak boleh dibuang. Sebab ilmu ini cuma kita boleh dapat dan kita boleh simpan dan kita boleh gandakan dia kepada orang lain. Itu banyak manfaat kepada downline saya, banyak manfaat kepada organisasi saya. Di situ juga saya dapat membantu meningkatkan jualan grup saya. Okey. Kalau nak dikatakan di sini, apa kelas yang mencabar bagi saya? Kelas yang mencabar bagi saya memang seperti yang Cik Suryamaya tadi katakan, memanglah kelas AV8 tu. AV8 pun saya belum ada buat lagi. So buat masa sekarang memang yang tu memang saya masih blur-blur ataupun masih tak pasti macam mana nak buat dia. Sebab saya masih belum nak buat yang itu. Mungkin satu masa nanti saya akan PM Sifu Rizwan, mungkin ada masa saya akan PM beliau. Kalau saya ada kesempatan saya akan bertanya untuk yang membuat AV8 ni. Sebab yang itu saya belum nak buat lagi. Okey, sebagai untuk yang lain saya cuma dapat katakan dekat sini sebagai CBO, okey. Kalau nak berjaya tu, yang last kali saya cuma dapat katakan, kalau nak berjaya tu, yang masalah tu tadi, ataupun cabaran, ataupun apa-apa yang kita rasa benda yang mencabar itu, kita just buat benda tu sebagai landasan untuk kita naik menjadi lebih ke hadapan lagi dan untuk membuat organisasi grup kita supaya daripada satu peningkatan, walaupun kita tak nampak peningkatan dia banyak, sedikit-sedikit sekurang-kurang tu mesti ada peningkatan dia. Percayalah, sekiranya kita ada banyak ilmu, pasti kita akan dapat mengajar organisasi kita ataupun kumpulan kita menjadi yang lebih baik. Okey, sebagai yang akhir sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada CNI sebab telah membuat kelas yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat yang bermanfaat untuk CBO yang ada di CNI ini. Dan akhir sekali saya ingin mengucapkan selamat malam dan jumpa anda di Puncak Kejayaan. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih. Okey, waalaikumsalam Madi. Alright, so perkongsian yang cukup menarik daripada Cik Madi kita ya. Walaupun usia 40-an nampak tak dia nampak muda dengan kulit dia begitu tegang sekali. Alright, so tahniah pada beliau dengan pengamalan CP4000. Okey, yes, yang penting walaupun sedikit sebanyak tapi sentiasa orang cakap apa, ada perkembangan, ada pertumbuhan, itu yang perlu So kalau cakap kalau dah 5-6 tahun dekat dalam CNI tapi tak nampak apa-apa perkembangan, tak apa cakap, tak dapat sale yang makin tinggi, so maknanya sayang kat situ banyak buang masa. Macam baru ni kan kecoh pasal apa, kalau dikenal Dr. Azidan Osman dia cakap kalau bisnes dah cecah juta-juta dalam masa beberapa tahun, anda betul-betul bisnes ke atau anda sekadar mengisi masa lapang. Tu kata-kata dia buat ramai yang sentap tapi ada betulnya kat situ So maknanya bukanlah kata kita kata juta-juta dalam masa yang singkat, tidak, tapi at least ada perkembangan daripada tahun ni ke tahun depan ke tahun sekali lagi tu, setiap tahun tu ada pertumbuhan dia. Kalau tahun ni sale 100,000, tahun depan naikkan sampai 200,000. So kat situ kita akan nampak betapa nikmatnya berbisnes. Tapi kalau dah 7-8 tahun duduk dalam CNI tapi sale masih lagi stagnan, sayang. So yang penting juga luaskan rangkaian selain daripada buat jualan. Alright, so saya tak cerita panjang pasal benda tu. Jom kita pergi kepada perkongsian kita yang terakhir. Pun datangnya daripada pencakap Tawau Sabah. Dan beliau ni yang paling master lah bagi saya. Kalau kita tengok kat sini, beliau telah memenangi cabaran EBLC 2, 3, 4, 9 dan 10. 5 kali beliau menang hadiah. Okey. So tanpa membuang masa lagi, saya ingin menjemput Cik Aulia Lia ataupun Cik Lois Lucas. Aulia Lia tu nama Facebook dia. So Cik Loy, dipersilakan. Hello. Hello, boleh dengar? Boleh. Okey. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Untuk malam ni saya tak pandai banyak bercakap. Tapi saya akan kongsikanlah. Okey, nama saya Lois Lydia Lucas. Saya berasal daripada Tawau Sabah.
menyertai CNI pada Jun 2002, lama juga lah. Oke, setelah menyertai kelas pemasaran online IBLC ini, jualan memang ada meningkat, sedikit sebanyak mesti ada meningkat, karena melalui posting-posting yang dibuat daripada saya ataupun para video lain, mereka akan bertanya-tanya lah tentang produk yang kita post tu. Ada yang berkenan, ada juga yang bertanya melalui WhatsApp ataupun Messenger dan nanya tentang kebaikan produk terutamanya kepada saya, dan ada yang terus beli, ada juga yang sekadar bertanya-tanya. Suara tak berapa clear. Hello. Saya dengar bunyi kertas. Ya, okey. Hello. Hello. Teruskan. Okey. Melalui WhatsApp dan Facebook tu di Messenger dia ada tanya jugalah tentang produk, tentang kebaikan produk, dan ada yang terus beli dan ada juga yang terus bertanya-tanya, dan saya pun sentiasa follow up jugalah bila mereka akan beli, dan kadang-kadang saya akan hantar barang pada mereka. Jadi ada yang rasa seronok jugalah sebab kita bagi servis kan. Dan buat masa ini memang saya fokus buat itu sajalah. Tapi untuk yang lain tu saya ambil peluang untuk tekankan tentang kebaikan produk lah sama mereka melalui kita punya CNI Business Center, dan berbagai lagi lah tentang apa business tool lah apa semua tu, dan ada juga yang berkenan, mereka faham dan mereka terus belilah. Okey, tentang apa ni? Sejak IBLC ni saya paling suka ni pembelajaran yang jom viralkan landing page anda. Sebab ni agak senang jugalah. Okey, dan yang mencabar ialah belajar tentang apa ni boostkan bisnes anda dengan FBS. Ini memang susah lah bagi saya sebab saya belum mahir lagi, dan juga belajar tentang Instagram. Memang saya tak pandai lagi, memang kena tunggu anak yang ajar lah, tapi belum lagi buat, akan buat lah. Okey, untuk para Zoomer pula, saya harap kita kena rajin lah hadir ke kelas sebab syarikat bersusah payah untuk mengadakan kelas yang free pula tu, supaya kita belajar dengan menggunakan pembelajaran yang kita ada ni, supaya kita dapat meningkatkan ilmu pengetahuan tentang online, supaya kita boleh meningkatkan kita punya skill lah di masa akan datang. Itu saja perkongsian saya. Terima kasih. Okey. Terima kasih kepada Cik Lois kita di atas perkongsian beliau. Okey, so cukup menarik, dan saya kagum dengan Cik Lois ni kenapa tau? Sebab tiap kali posting dia memang banyak posting, Anda boleh tengok sendiri dekat page dia Aulia Lia ni. So beliau ada banyak berkongsikan tentang produk dekat situ. Dan yang paling best saya tengok dia banyak tag orang So dia dapat banyak like juga daripada perkongsian beliau, dan juga dia dalam masa sama dia membantu network beliau untuk sama-sama menyebarkan lagi tentang CNI ni. So good job Lloyd, dan juga good job pada tahniah juga kepada Madi dan juga Cik Suria Maya kita, dan juga kepada anda semua para Zoomers. Dan saya tahu makin lama makin ramai di antara anda memang betul-betul mencuba. Saya tahu dan saya nampak dekat Facebook, dan memang banyak perkongsian dan juga banyak testing, try and error buat, tak ada masalah. Yang penting anda teruskan, dan insya-Allah dalam masa sama pelan-pelan anda akan nampak perubahan dan juga perbezaan daripada segi jualan dan juga penajaran. Itu yang penting. So apa yang kita nak sampaikan kat sini, apa yang kita buat hari ini bukan sekadar suka-suka, bukan sekadar isi masa lapang. Yang paling penting dia boleh bawa menuju kita ke arah sukses, ke arah kejayaan.
Yang penting usaha, tawakal dan juga istiqamah cakap. Kalau dalam bahasa Melayunya berterusan berterusan. Bukan hari ni buat lepas tu 3 bulan tinggal lepas tu buat balik. Selalunya resultnya tak ke mana lah, memang tak nampak apa-apa pun. So pastikan istiqamah, pastikan terus buat dan jadikan ia sebagai habit, sebagai minat anda. Dan tadi pun banyak Mr. Ben dah kongsikan dengan anda bagaimana cara untuk buat posting yang sesuai dengan kehendak anda. Dalam sama juga anda kena perlukan pastikan ia sesuai dengan audiens anda. Siapa anda punya rakan-rakan? Kalau rakan-rakan anda umur 50, 60 ke atas, buatlah 40 ke atas, okey, buatlah posting yang sesuai untuk orang yang umur 40 tahun ke atas. Yang mana kalau rikers anda ataupun friends anda ramai yang 40 ke bawah, buatlah konten-konten yang berkaitan budak-budak muda. Jangan pula anda punya rakan ramai umur 40, 50, 60, anda buat konten budak muda, tak kenalah kat situ, so tak ada siapa nak like. Itu yang Mr. Ben tadi dah kongsikan dengan anda. Pastikan anda tahu siapa audiens anda. Macam mana nak tahu audiens? Simple je. Rajin-rajinlah buka dia orang punya profile, rajin-rajinlah baca wall dia orang juga. Bukan hanya short sendiri, kita tengok wall kita dan kita suka-suka hati share, tapi kita tak kenal siapa yang ada majoriti dekat dalam friend list kita, yang ada dekat dalam sebagai likers kita. So dia sebenarnya lebih banyak memerhati observer, kena banyak memerhati siapakah mereka. So anda akan nampak lebih terang mata dan anda tahu apa yang anda perlu buat untuk the next step. Alright, so kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Sebelum saya habis, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mr. Ben selaku speaker utama kita dan juga kepada Cik Suria Maya, Cik Madi dan juga Cik Loy di atas perkongsian pada malam ini, dan semoga ianya semua memberikan manfaat kepada para Zoomers. Ya, itu yang semestinya, itu yang kita mahukan. Dan sebelum kita berakhir pada malam ini, izinkan saya kongsikan sedikit lagi berkenaan dengan apa yang akan berlaku dalam beberapa hari ini. Okey, so sebelum itu pastikan bagi mereka yang dah daftarkan page, teruskan cari likers baru kerana kita mengira dari masa ke semasa dan kita akan umumkan pada 22 September nanti. Okey. So, lagi satu kita nak bagi tahu pada hari Khamis ini 10 September kita akan adakan FB Live pada jam 3 petang di page CNI Malaysia yang bertajuk Perlindungan Total Luaran Anda, dan bersama-sama dengan kita adalah dua orang staf CNI yang cukup hebat, iaitu Mr. John Chu dan juga Miss Sia Sokpin. Dan mereka akan berbicara tentang produk CNI yang terkini, Shodoku dan juga Palmera hand wash, yang mana sangat-sangat sesuai digunakan di zaman-zaman wabak COVID sedang melanda. Hari ini tengok statistik dah naik balik 100, so jaga-jaga. Dan yang paling merisaukan saya tengok tadi banyak 65 orang datangnya daripada Sabah. So rakan-rakan di Sabah, pastikan anda berjaga-jaga. Sentiasa ada Shodoku, sentiasa ada Palmera dan juga sentiasa pakai face mask CNI. Dan memang confirm 3 lapis memang sesuai untuk total protection. Itu yang paling penting. Dan pastikan kenapa anda kena ada FB Live pada hari Khamis ni, kita juga akan ada pilih 3 orang pemenang untuk produk Shodoku yang bernilai RM42. Okey, so pastikan anda adalah salah seorang pemenang. Dan juga kita ada kuis di sepanjang siaran itu berlangsung dan kita akan bagi hadiah tambahan yang tidak kurang juga istimewanya. Okey, so pukul 3 petang hari Khamis 10 September, 2 hari dari sekarang. Dan seterusnya, bagi mereka yang berpangkat agensi manager dan ke atas, kita akan ada kelas EBLC Executive, yang mana kelas ni eksklusif, privilege untuk mereka yang berpangkat AM dan ke atas sahaja pada hari Selasa depan. So bukan semua orang boleh join kali ini, hanya mereka yang berpangkat AM dan ke atas saja. Yang mana EBLC produk pada kali ini adalah bertajuk Panaskan Pasaran dengan Water Life Hot Spring. Ini adalah bersempena dengan kita punya promosi terkini Water Life, yang mana trade in boleh dapat diskaun lagi RM300. So pastikan bagi mereka yang AM dan ke atas, daftarkan diri anda dengan berjumpa dengan ataupun berhubung dengan pengurus kawasan anda. Yang kat utara cari Mr. Tinesh, dekat selatan cari Mr. Tinesh, dekat central dekat
dekat Central cari Encik Asli, dekat Pantai Timur cari Encik Akmal, dekat Sabah Sarawak boleh cari kat Sabah boleh cari Juraidah atau Mr. Thomas, dekat Kuching boleh cari Mr. Richard ataupun Mr. Thomas juga. Okay, so pastikan anda berdaftar baru kita bagi invitation link. Kali ni untuk minggu depan invitation link tak akan diberikan di dalam grup EBLC. Harap maklum So kita akan bersama-sama dengan dua orang speaker jemputan yang cukup hebat, iaitu Double Diamond Agency Manager Lim Wei Leong dan juga Diamond Agency Manager Alex Tang. Mereka akan berkongsi tentang Hot Spring A to Z. So pastikan anda tidak terlepas ke peluang ini, dan bagi anda-anda yang berpangkat AM dan ke atas, kalau ada downline anda yang juga AM ke atas, ajak mereka join sekali. So pastikan kita ledakkan pasaran, kita panaskan pasaran dengan penjualan Hot Spring yang mana dia punya PV bukan kaleng-kaleng. So pastikan anda gunakan peluang ini untuk melayakkan diri bagi kempen Everyone Can Earn, yang kempen terbaru daripada CNI itu. Banyak lagi duit yang kita nak bagi kepada anda. So pastikan anda tidak terlepas peluang tersebut. Minggu depan pukul 9 malam sama macam malam ni, hanya di Zoom. So pastikan berdaftar dulu. Kita tak ada lagi bagi link minggu depan. Dan pada minggu sekali lagi, baru kita akan memula episod baru, siri baru untuk EBLC CAP, plan pemasaran kita. So pastikan anda hadirkan diri beramai-ramai. Jika ada sebarang persoalan ataupun pertanyaan, anda boleh terus tanya di dalam grup ataupun anda boleh PM saya, tak ada masalah. Okey, so setakat itu dulu kelas kita pada malam ini. Terima kasih di atas kesabaran anda menunggu sepanjang EBLC ini berlangsung, walaupun ada beberapa masalah teknikal sepanjang kita berlangsung tadi. Harap dimaafkan ya, kadang-kadang benda itu di luar daripada kawalan kita. Alright, so jika ada apa-apa pertanyaan macam biasa, terus boleh direct kemudian. Alright, so ini kini tibalah masanya untuk kita sama-sama berehat. Jam pun dah menunjukkan pukul 10.38 malam. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye. Berjalan pasti menggunakan usaha, lakukan tekad, satukan hati, meningkatkan taraf hidup bangsa. Semangat semu kami teladani, bergandeng tangan, tebarkan jaringan, saling sama memacu kerjasama, optimisme pantang putus asa. OCNI, harapan kita semua, ledakanlah sayapnya menuju masa depan yang cerah. CNI, aku bangga padamu, aku cinta.